cukupkan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada baginda junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Sahibul Bait, sahabat-sahabat, kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, khususnya kepada kedua ibu bapa kita, pada yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama beristighfar dan berselawat ke atas Rasulullah SAW. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, menerima selawat kita sebagai amal soleh pada malam ini insya-Allah. Yang dihormati seluruh pengurusi MBU Masjid Bandar Universiti, seluruh jawatan kuasa Masjid Bandar Universiti, pegawai-pegawai masjid, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, yang di dalam masjid, yang di luar masjid, yang boleh mendengar suara saya, yang dekat Facebook Masjid Bandar Universiti, kan? Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam sesi kuliah Maghrib MBU dalam suasana PKPB. Jadi bersyukurlah kita ke atas nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu kita sihat. Alhamdulillah, kita kuat dapat hadir dalam mengejar waktu untuk mendapatkan tempat solat Jumaat di masjid. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pilih kita pada malam ini, dan kita dipilih juga untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Ini katakan taman-taman syurga. Bukan kita aja yang ada dekat sini ni. Mungkin 40 orang tak ada kot. 35 kot. Yang tak nampak tu malaikat, Allahu Akbar. Dalam orang parik kata ngeronyot, berjembik-jembik malaikat, payung memayung kita untuk memayung kita, mendoakan kita kesejahteraan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam mereka yang beruntung di akhirat kelak insya-Allah. Amin. Jadi kepada follower Facebook, Instagram ke Telegram ke, terima kasih diucapkan di atas sokongan terus istiqamah bersama kuliah Maghrib MBU. Mudah-mudahan kita semua beroleh kebaikan. Jadi
Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung perbincangan pada malam ini. Apa artinya kita menganut Islam? Tapi sebelum itu, apa yang telah kita bincangkan adalah apa artinya saya mengenal Islam dari sudut akidahnya. Kita dah cerita dah bagaimana konsep-konsep akidah yang mesti kita yakini, yang mesti kita percaya, yang mesti kita amalkan. Mula-mula kita dengar, kita amalkan, barulah betul lengkapnya. Jadi kalau kita dengar saja, amalnya tak ada, Allah majur je, kata orang Parit, majur. Orang Pangkor tahu majur, rugi je. Kemudian kita bincang pula dari sudut apa artinya saya menganut Islam dari sudut ibadah. Ibadah kita dah perfect, ibadah kita dah tulus ikhlas, ibadah kita rasa kita sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mudah-mudahan ibadah kita diterima. Jadi kita dengar, kita faham dan kita amalkan, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung insya-Allah, iaitu apa dia? Kita akan sambung tentang apa artinya saya menganut Islam dari sudut akhlak. Jadi sebelum ini kuliah-kuliah yang lepas ni kan, saya nak ulang juga lagi lah. Bukan nak ulang semua, nak ulang sikit-sikit lah, supaya kita dapat apa yang kita dah bincang pada malam ini. Seperti yang saya selalu kata lah, saya punya tagline tagline saya, kalau tak ingat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak lalu buat semua, jangan tinggal semua. Langsung satu pun tak payah. Tapi sebenarnya kan itu adalah satu frasa daripada ilmu usul fiqh. Dia kata ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kamu tak boleh, apa yang kamu tak boleh ambil semua, jangan kamu tinggal semua. Itu usul fiqh, ilmu usul fiqh pada malam ni insya-Allah. Jadi yang pentingnya sekali lagi lah, kita dengar, kita faham dan kita amalkan. Kalau ada lah di kalangan kita ni, entah lah katanya, tak berapa ingat, udah lama banyak ceritanya. Jadi itulah, kalau boleh janganlah tinggal semua ya. Adalah satu dua sangkut pun jadilah, alhamdulillah. Nak buat macam mana, udah lupa kan. InsyaAllah next time kita boleh ulanglah poin-poin yang boleh menyebabkan kita mengingati semula apa benda sebenarnya yang dikendaki kita sebagai seorang Muslim dari sudut akidahnya, Muslim dari sudut ibadahnya, Muslim dari sudut akhlaknya. Jadi insyaAllah sebelum itu kita tengok dulu tentang kesempurnaan Islam. Semua nampak slide ya? Ya ada. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan dulu, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sama-sama. Ayat surah Al-Maidah ayat 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bukan ayat keseluruhan. Saya ambil yang ini je, ungkapan ini. Sebab ayat 3 itu panjang. Jadi saya ambil ini untuk menceritakan tentang kesempurnaan Islam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Sempurna dah. Islam tu sudah sempurna, tidak ada satu perkara pun yang tertinggal. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, semua lengkap. Allah tu bersifat kamil, sempurna. Jadi dia akan menurunkan kepada kita agama yang sempurna, cukup lengkap. Tidak ada satu sistem, tidak ada satu agama di dunia ini yang selengkap Islam, kerana ia datangnya dari Allah yang kamil lagi mutakamil. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi itu sebab dikatakan Islam ni sebagai nizamul hayah. Nizamul hayah, tentang kehidupan. Jadi daripada kita makan, baca bismillah, nak masuk tandas pun kaki kiri, dia ajar perkara-perkara sebegitu kecil sampailah ke sebesar-besarnya, iaitu mentadbir, mengurus negara ini. Semuanya telah digaris oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah kita ni kan, ulang baliklah, bukan nak ngajar, nak ulang cerita. Islam bukanlah solat aja, bukanlah puasa, bukanlah pergi makan kenduri ke tahlil ke nikah kahwin, bukan itu saja. Islam ini adalah
tata cara hidup, sistem kehidupan yang lengkap. Merangkumi apa? Merangkumi muamalat, jinayat, munakahat, jihad, bernegara dan sebagainya. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bermulanya Islam ini dengan akidah. Akidah itu adalah sangat penting. Kerana itu Dr. Fatihah Khan telah memulakan kitabnya dengan apa artinya saya menganut Islam dari sudut akidah. Itu sangat penting untuk mengelakkan kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tapaknya. Tapak apa? Tapak permulanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi saya rasa bila kita sudah tahu ni kan, jadi kita faham sikit dan kita nampaklah, insya-Allah. Jadi saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan kan, Islam ni secara orang kata apa, kerangka Islam tu secara umumnya. Ini bukan nak ngajar. Kalau yang dah dapat tu maksudnya dah ada, dah tahu tu, anggaplah ulang kaji. Mula-mula Islam ini terbahagi kepada 3. Mungkin pembahagian yang saya buat mungkin ada yang rasa macam tak kena dengan tuan-tuan, jadi boleh orang kata angkat tangan ke, boleh bagi pandangan ke, ya. Tak ada masalah. Yang pertama akidah, kan? Semuanya adalah didasari oleh akidah. Yang kedua, Islam itu bagi kepada syariah, syariat. Yang ketiga, akhlak. Ini yang besarnya. Kemudian kita tengok lagi akidah itu, syariah itu terbagi kepada ibadah. Ibadah khusus macam kita buatlah solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, ibadat khusus kita. Dan dakwah dalam ibadah kita. Dakwah maksudnya menyeru kepada kebaikan. Kita ajak orang ke arah Islam. Kemudian dalam syariat juga ada jinayat. Jinayat ini adalah merangkumi perundangan dan kehakiman dalam Islam. Ini sistem yang paling lengkap, paling cantik, terbaik untuk dilaksanakan. Jadi kita cubalah bagaimanapun, kita cuba untuk dia dapat dilaksanakan di negara kita, di Malaysia ni. Kemudian munakahat, iaitu sistem kekeluargaan. Kemudian muamalat. Apa dia muamalat? Mungkin dalam negara dan luar negara. Rancangan dalam ataupun sistem dalam negara kita dan sistem kita, hubungan kita dengan luar negara ataupun dengan negara luar. Yang pertama, dalam muamalat kita ada pendidikan, kita ada ketenteraan, jihad, kita ada pentadbiran dan pengurusan, kita ada politik Islam, kita ada ekonomi Islam, maksudnya pendidikan Islam, ketenteraan dalam Islam, pentadbiran dan pengurusan dalam Islam. Ini semua adalah sistem yang paling baik, yang paling cantik sekali, yang kita kena yakin bahawa Islam adalah yang terbaik. Islam adalah yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, keyakinan itu penting. Kemudian kita ada kebudayaan Islam, ada tentang drama, muzik dan sebagainya, itu ada digaris pandukan oleh Islam. Kemudian dalam ekonomi kita ada industri, perdagangan dan keuangan. Ini antara kerangka secara umumnya tentang Islam. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan tu perempuan tak ada ya, tuan-tuan dah pun memahaminya, dah hadam dah, alhamdulillah. Tapi hari ini kita nak buat revision. Orang putih kata apa? Revision, kan? Jadi inilah Islam. Dan bila kita dah tahu, kita dah faham, kita yakin bahawa Islam ni adalah sistem yang terbaik, dan kita akan cuba sedaya upaya untuk apa? Ianya terlaksana. Bila ianya terlaksana secara keseluruhannya, barulah kita nampak kecantikan Islam itu, kesyumulan Islam itu terserlah bila semuanya terlaksana. Maksudnya jinayat terlaksana, dalam muamalatnya terlaksana, pendidikan, kebudayaan, semua itu terlaksana Islam dalamnya. Semuanya dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka disitulah kita akan lihat kecantikan Islam yang sebenar. Apa tugas kita? Yang pertama, kita dengar, kita faham, dan kita mula macam mana nak berjuang untuk apa? Untuk menegakkan semua sistem yang ada ni. Sebelum kita memejamkan mata. Azam. Kalau tak jadi, kalau tak berjaya, itu cerita lain. Janji kita berusaha untuk apa? Untuk apa? Menegakkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita ulang kaji sikit apa artinya saya menganut Islam. Yang pertama,
Saya mestilah muslim dari sudut akidah, kita dah selesai. Saya mestilah muslim dari sudut ibadah. Saya mestilah muslim dari sudut akhlaknya. Dan insyaAllah malam ni kita teruskan dengan akhlak. Kemudian saya mestilah muslim dari sudut berkeluarga. Bukan kita saja, kita nak keluarga kita sama-sama masuk syurga. Tuan-tuan, jangan kita biarkan keluarga kita. Kita seorang tasbih, micik-micik tasbih. Demi di sana nerap tengok TV, apa tak hal. Bukan di sini kan, orang lain lah, tempat lain kan. Jadi kita dengan keluarga kita nak sama-sama. Anak kita, cucu kita kalau ada, lama dah tak tengok cucu ni, itu sebab tersebut cucu kan. Sejak PKP ni tak tengok cucu je. Dia mengantuk gambar je tadi. Baik, saya mestilah mampu mengawal diri kepada hawa nafsu kita. Kemudian akhirnya saya mestilah yakin bahawa masa depan di tangan Islam akan menang. Jadi kita kena yakin bahawa, janganlah yakin saja. Yakin tu cantik dah. Lepas itu kita usahalah. Kita atur strategi macam mana nak memenangkan Islam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung perbincangan kita tentang saya mestilah muslim dari sudut akhlaknya. Jadi hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW diutuskan kan bagi menyempurnakan akhlak. Iaitu dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Allahumma salli ala Muhammad. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi akhlak ni adalah tanda keimanan. Akhlak ni adalah tanda keimanan, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya kerana apa? Akhlak ni adalah buah kepada keimanan. Jadi kalaulah contohnya ayat senanglah, kalau kita beriman, maka kita akhlak yang lahir daripada iman kita tu cantik. Maknanya kalau akhlak tak cantik, dia pergi ke mana? Pergi ke iman. Something wrong dengan iman kita. Itulah fahamnya. Senang cakap kita ya. Kemuliaan akhlak adalah tanda keimanan. Kemudian hadis Nabi SAW mengatakan, akhlak ni paling berat timbangannya. Akhlak ni paling berat timbangannya di yaumul mahsyar, di mizan. Hadis Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas neraca timbangan seseorang hamba di hari kiamat selain dari akhlak yang baik. Maksudnya akhlak yang baik itu timbangannya berat. Akhlak yang baik ni timbangannya berat. Jadi malam ini insya-Allah kita berazam untuk mengamalkan akhlak-akhlak yang baik itu. Kemudian kemuliaan akhlak lahir dari ibadah yang sempurna. Maksudnya kalau ibadah kita sempurna, maka akhlak yang lahir itu adalah sempurna. Maksudnya iman yang sempurna, ibadah yang sempurna melahirkan akhlak. Seseorang yang akhlak yang sempurna, individu yang berakhlak sempurna. Masya Allah, tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita pada malam ini berazam untuk menjadi seseorang yang mempunyai akhlak yang sempurna. Walaupun tak sempurna 100%, kita berusaha ke arah itu, insya-Allah. Jadi yang pertama, apakah sifat-sifat akhlak seorang muslim ni? Yang pertamanya bersifat warak, ataupun dia menjauhi melakukan perkara-perkara syubhat. Syubhat pun dia tak usik, dia lari, dia tinggalkan, tak ada dia syubhat ni. Itu yang pertama. Yang kedua, memelihara penglihatan. Mata kita ni adalah kurnia yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat apa? Untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cantiknya, contohnya cantiknya tentang bintang-bintang cakrawala itu cantik. Kita kata Masya Allah, Subhanallah kan? Itu gunanya mata yang Allah bagi kat kita. Jadi kita kena pelihara mata kita daripada tengok benda-benda yang haram yang Allah tak izinkan. Nanti kita sembang insya-Allah. Ya, sekarang yang baru yang kedua ni. Yang ketiga, macam mana nak sifat akhlak seorang muslim ni memelihara lidah. Lidah ini digunakan untuk apa? Menyebut perkara-perkara yang baik, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran, bukan mengumpat, mengata, mengadu domba dan sebagainya. Itu yang ketiga.
Yang keempat, bersifat pemalu. Malu ni ada tempatnya. Apabila nak menegakkan kebenaran, kita jangan malu. Apabila telah diamanahkan dengan apa-apa saja amanah, janganlah malu. Malu. Tak ada, itu malu tak kena tempat. Malu ni maksudnya adalah malu dengan iman ni seiring. Nabi SAW kata malu dengan iman ni seiring. Kalau salah satu tak ada, maknanya satu tak ada, satu lagi tu hilang. Kalau dia ada iman, katanya malu tak ada. Tak ada malu, bukan kemaluan, tak ada malu kan? Bila tak ada malu, maknanya imannya something wrong, tak ada. Jadi gitu tuan-tuan, bersifat pemalu. Kemudian bersifat lemah lembut, bersifat benar dan jujur. Bukan lembut, lemah lembut. Kalau lembut lain. Lembut tu kita risau sikit. Kalau lemah lembut tu bagus. Cakap pun lemah lembut. Kalau lembut tu yang kata itu, itu bahaya. Saya juga ada anak murid lah. Kalau dia dengar malam ni, dia namanya senama dengan saya. Jadi saya jenuh. Saya mengasok dia supaya kamu ni kena jadi macam lelaki, kasar sikit, kuat sikit. Tak boleh cikgu, katanya. Jadi dia ngambil kertas tu macam mana tau? Rafi ni dia ngambil kertas. Allahu Akbar kan. Wallahu alam sawab. Jadi itulah ceritanya. Bersifat benar dan jujur. Kita sentiasa bersifat benar dan jujur. Apa lagi sifat akhlak seorang Muslim yang mesti kita, kalau tak buat semua jangan tinggal semua. Kalau tak buat 100% pun sekurang-kurangnya kita berazam untuk jadi seorang yang bersifat rendah diri. Jangan kata-kata macam cerita Tuan Haji. Saya ingat cerita Tuan Haji Azman. Kita nak suruh scan bubuh nama. Saya tu Imam Jakim, katanya. Ini bukan orang sini lah, orang lain, orang jauh kan. Tak ada dia nak scan tulis nama tu. Saya Imam Jakim. Tak ada bawa sejadah. Kan? Masya Allah. Jadi kita kena rendah diri sebab kita siapa, bukan musuh mana pun kan. Jadi kemudian menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Jangan sangka buruk, jangan ngumpat. Saya bukan apa, bukan nak ngata je. Dia molek ayat tu, bukan nak ngata, katanya. Tapi molek ayat tu cantik, bukan nak ngata. Bila molek bukan nak ngata tu, lekah kumbah lah. Jangan harus kita tunggu. Itu ngata sesaja tu. Dan kemudian bersifat pemurah dan menjadikan diri kita suri teladan yang baik. Ini ada 2, 4, 6, 8, 9 ciri akhlak ataupun sifat akhlak orang-orang yang dianggap Muslim sebenar-benarnya. Ada banyak lagi lah, tapi yang disusun oleh Dr. Fatihah kan ni dia. Warak dari subhat, tak ada benda-benda subhat, tak ada. Memelihara penglihatan, dia bukannya maksudnya bila tengok tu kan, kalau selalu kan kita tengok TV kan, time iklan tu kan, walau channel apa pun kalau iklannya Allah kan, Allahu Akbar, astagfirullahalazim lah. Macam saya kan, saya di sekolah, anak murid saya yang perempuan tu semua amoi belaka. Jadi Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Macam nak murid mana ngajar dia kan, kadang dia datang dekat bertanya kan, Allah jauh sikit. Kita pun gayat kan. Allah, itulah rupanya. Nak buat macam mana? Kau je lagi tak pencen kata. Jadi memelihara lidah, bersifat pemalu, lemah lembut, jujur, benar, rendah diri, jangan sangka buruk, mengumpat, bersifat pemurah dan menunjukkan diri sebagai teladan yang baik. Ini antaranya. Kemudian kita pergi yang pertama. Tuan-tuan dan yang dirahmati Allah sekalian, iaitu apa dia? Menjauhkan diri dari melakukan perkara-perkara subhat. Ini hadisnya panjang. Ini antara hadis yang diarahkan untuk, bukan arah lah, dicadangkan untuk kami menghafal untuk ujian tauliah. Saya alhamdulillah dah ingat dah sikit-sikit kan. Jadi hadis ini, hadis yang panjang, saya baca maksudnya. Sesungguhnya halal itu nyata, yang ini terang, dan haram itu nyata, yang ini terang. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang kesamaran, yang tidak diketahuinya oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa memelihara dirinya
daripada segala kesamaran, sesungguhnya ia memelihara bagi agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh ke dalam perkara kesamaran, jatuhlah ia ke dalam yang haram. Masya Allah. Tuan-tuan, seperti seorang penggembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, hampir sangat ternakannya makan di dalamnya. Ketahuilah bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Ketahuilah bahawa larangan Allah ialah segala yang diharamkannya. Maksudnya Allah larang tu adalah perkara yang haram. Ketahuilah bahawa di dalam badan ada seketul daging. Apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya. Ini hadisnya biasa. Kita dengar. Apabila baiklah badan keseluruhannya, dan apabila rosaklah kesekaliannya. Ketahuilah itulah yang dikatakan hati. Hadis ini riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menyatakan tentang subhat. Kita elakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara ataupun memilih perkara-perkara yang subhat. Seterusnya, apa dia perkara subhat ni? Iaitu perkara yang tidak diketahui hukumnya oleh orang ramai. Kadang-kadang tak ada fatwa tentang, dan masih sama-sama tentang halal ataupun haramnya. Malam ni insya-Allah kita cuba. Saya senaraikan beberapa perkara yang dapat saya fikirkan, kemudian kalau ada korang kita tambah Yang pertama, makanan dan minuman dari luar negara, walaupun negara Islam, dia tak ada pengesahan orang kata halal, khususnya halal negara itu ataupun halal jakim. Jadi kita pun tak tahu. Jadi yang ni subhat. Bukan kita tolak terus, kita rasa macam tak ada halal ni kan. Jadi itu subhat namanya. Maksudnya jakim ada menyenaraikan tanda-tanda halal yang boleh dipakai, yang tak boleh dipakai. Ada yang tanda palsu pun ada kan, halal palsu tu diambil dia mah. Wallahu alam bisawab. Jadi kita kena hati-hati. Kemudian makan dan minum di hotel, restoran, kafeteria ataupun kopitiam yang tidak ada kelulusan jakim, tak ada halal jakim, kita pergi makan radak aja kan. Jadi itu juga subhat namanya. Sebab kita tak tahu apa benda dalam tu. Bukan kita nampak. Kalau kita pergi siasat satu hal, kita bukan penguasa, jangan siasat lah kan. Kamu ada masuk ke dalam ni? Tak ada, jangan siasat apa itu bukan kerja kita. Kerja kita tengok ada halal jakim tu, iyalah tu. Tapi kan tuan-tuan dan puan, secara peribadilah, ini bukan untuk mempengaruhi siapa-siapa dah. Tapi kalau saya lah, secara peribadi, kalau nampak yang kedai tu Cahaya non alit kan, walaupun ada jakim besar, terpantak besarnya kan, saya rasa tak payahlah cari tempat lain lah kan. Wallahu alam. Itu yang ketiga, makanan dan minuman yang dikeluarkan oleh syarikat bukan Muslim. Tapi kita tahu syarikat ni bukan Muslim, tak ada sijil halal jakim. Yang itu pun subhat tu. Subhat, kita kena elakkan. Kemudian apa lagi? Itu tentang makan. Tentang kita dapat hamper ke, kita dapat hadiah ke daripada apa? Daripada syarikat yang kita bagi sign, tender kan, yang dapat tender tu kan, dia bagi hadiah. Dia bagi hadiah hamper ke, dia patut telefon dekat depan rumah ada ni, ambil lah hadiah. Itu subhat. Tapi paling kurang tu subhat tu. Tapi kalau kita itu boleh kita dapat macam unsur-unsur rasuah. Saya ada seorang sahabat, dia ni orang besar-besar, bagi tender kan. Ada satu senja tu, dia dapat satu call. Dia kata okey, orang tu kata, encik, dekat luar ni adalah, ambil lah katanya. Semua ada dekat luar, semua dah siap lengkap dah. Bolehlah encik nak gunakan pun tak apa. Dia pun selok lansir tingkap, rupanya kereta Volvo baru tu siap semua, on the road. Start aja kita punya lah. Dia kata apa? Kamu ambil balik kereta kamu, aku tanda katanya. Masya Allah, hebat tu ni kan. Ambil balik katanya. Kamu dah aku report ke katanya. Kelang kabut mengambilnya. Jadi Masya Allah, itu besar tu ujiannya tu kan. Allahu Akbar. Jadi yang seterusnya, apa saja pekerjaan, makanan, minuman, perkhidmatan
yang ada keraguan, kita tak pasti maksudnya pelaburannya ke macam mana sistem dia, sistem kewangan ke, perbankan kan dan sebagainya, yang boleh kita rasa sanksi, yang itu boleh dikatakan subhat kan. Contohnya bank ke, insurans ke, ya. Kemudian melabur dalam apa, skim cepat kaya yang tak jelas, yang tak jelas dia punya apa, yang tak jelas dia punya muamalatnya macam mana, menepati Islam ke tidaknya, itu subhat. Kemudian apa nama tu, membeli, kita nak korban kan, beli lembu ke, kambing ke, ataupun ayam ke, yang orang tu beri orang kata makan, tanah orang dibantar semua lepas gitu je, kita beli. Jadi itu subhat. Baik beli dengan Abang Pawi, Abang Pawi tak ada malah ni. Dia ada kambing kan. nak makan kambing, beli kat Abang Pawi. Senang kan, siap berkandang lagi. Jadi kita, itu antara perkara yang subhat lah, yang boleh saya gariskan pada malam ini untuk panduan kita bersama kan. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama jauhkan subhat. Itu antara ciri pertama sebagai akhlak seorang muslim. Yang keduanya, memelihara penglihatan. Surah An-Nur kita baca sama-sama tuan-tuan. Yang nampak ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Surah An-Nur ayat 30. Ini adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Orang lelaki sebut jelas tu. Lelaki yang beriman, maka kita kena sekat pandangan kita. Maksudnya kita tak boleh tengok apa tu. Kita semua dah tahu sebenarnya, udah pekak-pekak, udah orang kata apa, udah makan garam, udah makan garam, kita dah dewasa sama-sama. Jadi kita sama-samalah kita melindungi mata kita daripada memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada berapa minit lagi? Boleh lagi? 5 minit lagi, alhamdulillah. Jadi Rasulullah SAW bersabda kan, hendaklah kamu memelihara pandangan kamu, menjaga kehormatan kamu, atau Allah akan menjelekkan ataupun memberi apa nama tu, buruk lidah lah, kemaluan wajah kamu, akan menjelekkan wajah kamu. Hadis riwayat Tabarani. Jadi kita hendaklah memelihara pandangan kita. Jadi mata ni, kita seperti yang saya kata tadi kan, Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan mata untuk melihat apa? Melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak gunung ganang, ya, air terjun, yang air terjun yang boleh nampak ada kalau ada matahari, dia ada nampak pelangi tu, masya-Allah, cantiknya, indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang paling besar. Bayangkanlah kita besok mangkit-mangkit tidur, walaupun rasa mata celik tapi gelap, udah tak nampak apa, terseradung meja lah, tak tahu menuju tandas lah kan. Bayangkan, maknanya tiba-tiba kita tak boleh nampak, barulah kita rasa macam Allah, nikmat yang paling besar sekali yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah nikmat mata. Jadi kita boleh lihat perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni dan memuji Allah. Jadi apa yang saya petik daripada kata-kata Imam Habib Abdullah Alawi, menyatakan bahawa mata adalah satu nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada hambanya. Ia diciptakan untuk membolehkan hambanya melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
di bumi dan di langit, supaya sesudah itu dia lebih kenal serta yakin terhadap Tuhannya. Itu gunanya mata yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Lihat ciptaan Allah, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji alhamdulillah, subhanallah, masya-Allah, kan? Jadi apa yang kita tidak boleh, kita tak boleh tidak boleh melihat perkara-perkara yang diharamkan. Contohnya, kan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya melihat kepada tempat yang elok yang ada pada tubuh perempuan adalah seperti anak panah beracun, anak panah iblis. Ini dikatakan hadis dhaif ni, kan? Tapi nak cerita je, kan? Ia membinasakan, terselamatlah sesiapa yang meninggalnya. Suatu saya ngaji kitab ni dengan Ustaz Yasruddin dulu, saya catat dekat sini, dia kata ini adalah hadis dhaif katanya. Maknanya kita bolehlah sembang tapi tidak boleh jadikan hukum, kan? Jadi jelas hadis itu memberi gambaran kepada, maksudnya mata itu kalau tak dijaga, dia akan merosakkan iman dan takwa. Umpamanya meracun iman dan takwa yang ada pada kita. Jadi jangan kita tengok perkara-perkara yang tidak halal bagi kita. Nak tengok apa? Tengok kadang-kadang kan dalam TV, kan dalam telefon, dalam komputer, dia keluar tau. Kan kita tengok internet kan, kadang-kadang dia keluar gambar iklan Allahu Akbar. Mentara nak pangkah tu, mencari dulu mana pangkah. Ini kena jegil juga lah mata kan. Astagfirullahalazim. Betul tak tuan-tuan ya? Mentara dia keluar, tak semena-mena dia keluar kan. Ada ke tahu cara macam mana nak block ya? Tak boleh kan? Hak boleh pangkah aja kan. Jadi astagfirullahalazim. Itulah. Kemudian kita tengok orang kan, mentara bawa kereta, motonglah dekat traffic light ni, orang naik motor berpasangan, dah tentu belum kahwin, sebab bila dah kahwin dia tak adalah rapat orang itu. Lelaki bila belum kahwin tu dah rapat, tonggin pula tu, yang belakang tu maka t-shirt itu tergantung. Allahu Akbar, kan? Nak ke mana nak dihalalkan ya? Astagfirullahalazim. Apa nak buat kan? Jadi kita istighfar ajalah. Jadi itulah cara kita melindungi mata kita kan? Supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang menyalahgunakan nikmat mata kita, nikmat penglihatan kita. Jadi kita minta ampun ajalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kelemahan kita, apa yang kita tak daya untuk kita elak. Jadi saya rasa dah masuk dah. Sekadar itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ini, iaitu tentang bagaimana sifat-sifat akhlak seorang Muslim. Yang pertama, kita menghindari syubhat tadi. Yang kedua, kita memelihara penglihatan. Ada banyak lagi, memelihara lidah, bersifat pemalu, bersifat lemah lembut dan sabar. InsyaAllah di hari dan waktu yang lain kita akan sambung perbincangan kita. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan. Kita dengar, kita faham dan kita amalkan. Kalau sudah amalkan sebelum ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua berazam untuk menjadi ataupun memiliki sifat-sifat akhlak Muslim yang sejati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan. Kita doa sikit insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah ya Karim, berilah kami ya Allah, berilah kami ilmu ya Allah Rahman. Tambahkanlah ilmu kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai ilmu ya Allah. Ya Allah, turunkanlah kerahmatan keberkatan di atas majlis ini ya Rahman ya Rahim. Hindari kami, hindari keluarga kami, masyarakat kami daripada wabak COVID-19 ya Rahman. Ya Allah, tidak ada penyakit yang tidak dapat kau sembuhkan ya Allah. Tidak ada wabak dan balak yang tidak dapat kau hentikan ya Rahman. Ya Allah, hentikanlah penularan COVID-19 ini ya Rahman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.